Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi macam mana emosi cik hari ni? Okey, dari segi emosi saya pada hari ini, alhamdulillah, kan, saya tak harusnya emosi saya pada waktu ini sekarang stabil lah, kan, sebab saya tak alami apa-apa sebarang tekanan dan apa-apa yang mengganggu lah dari segi emosi saya lah pada hari ini. Maknanya emosi cik sejahtera saja. Ya, sejahtera saja. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana aktiviti hari ni cik? Okey, dari segi rutin harian pada hari ini, okey, macam biasalah kan, bangun awal pagi, subuh semua lah kan. Saya buat tentang pagi tadi, saya bangkit dah pukul 6.30 kan. Awal. Lepas main subuh tu, saya sambung tidur balik. Tidur. Sebab malam saya tidur lambat. Sebab saya malam sebab saya masuk. Lepas tu saya tidur balik. Saya bangkit pula dalam pukul 9.40. 9.40. Jadi saya terlepas dah waktu sarapan saya kan. Waktu sarapan maknanya cik bangun awal sebenarnya pukul 6.30 waktu, tapi sebabkan tidur lambat, cik pun panggil rehat lah. Rehat sampai pukul 9.40 cik bangun balik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, apa punca cik tidur lewat tu? Okey, dia punca saya tidur lewat pada malam semalam disebabkan saya tengok movie. Tengok movie. Ya, sebab movie best pula kan. Jadi itu menyebabkan saya tidur lewat pada malam semalam. Movie apa tu cik? Dia movie ni dia macam movie action lah kan. Movie mengenai kereta. Kalau encik tahu nama movie tu Gran Turismo. Gran Turismo. Yeah. Gran Turismo saya benar. Ya, cerita yang melibatkan lumba kereta. Lumba Saya memang minat macam tu. Jadi itulah saya minat saya tengok movie tu semalam. Itu menyebabkan saya tidur lewat. Saya tidur dalam pukul 3 pagi. 3 pagi lambat tu. Lewat tu patutlah cik macam abang tuang awal pula dalam 6.30 kan. Ya. Lepas tu lah macam agak panggil apa? Barai lah sikit. Sebab dalam agama Islam kita kena tunaikan solat subuh kan. Betul. Kewajipan bagi kita. Itu saja. Benda yang wajib perlu didahulu. Ya, betul. Jadi sebelum pergi lanjut, saya nak memperkenalkan diri saya secara sempit, yang mana saya Muhammad Hakimi bin Rosli. Saya daripada Ijazah Sarjana Konseling semester 5. Jadi hari ini saya sebagai konselor pelatih cik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ada apa nak tanya? Tak ada apa. Saya ada apa yang cik ni terangkan nanti. Nak cik saya jelas lah. Jelas. Dan bolehlah panggil saya Kimi ke, ikutlah keselesaan daripada cik lah. Jadi kalau macam tu saya nak bertanya pula pada cik kan, apa nama cik dan apa panggilan cik? Itu saja. Okey, kalau nama saya Muhammad Khairul Izwan bin Muhammad Azman lah. Okey, sebenarnya kalau orang-orang panggil saya sama ada Khairil ataupun Kai ataupun Wan lah. Maksudnya dari segi nama panggilan tu lebih kurang saya ada 3 panggilan lah kan. Banyak juga. Ya, betul. Saya tak kisah mana-mana pun nak panggil. Ini kalau macam tu saya nak panggil Wan boleh? Boleh tak masalah. Selesa dengan panggilan Wan? Ya, tak payah selesa. Okay. Jadi bolehlah Wan, kita pergi lebih lanjut. Yang mana dalam sesi konseling ini mempunyai perstrukturan. Segala apa yang diperbincangkan di dalam sesi ini hanya sampai di sini saja, takkan dibawa keluar. Dan jika terdengar di luar, bolehlah laporkan kepada penyelia saya, yang ini Puan Shima. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Di dalam sesi konseling ini juga mempunyai limitasi kerahsiaan, yang mana jika membahayakan Wan dan juga saya dan juga Kimi, bolehlah kita pergi ke pihak yang lebih bertanggungjawab lah, dan boleh saya memberitahu tentang perkara ini kepada Puan Shima saya sendiri untuk ni. Dan jikalau perkara ini perlu bawa ke mahkamah,
maka perkara ini akan diuruskan dalam mahkamah bagi menyelesaikan. Kalau perkara itu beratlah, dan diuruskan oleh mahkamah. Masa diperuntukkan di dalam sesi ini selama 45 minit hingga sejam, mengikut situasi isu yang berbangkit daripada Wan lah. Dan peranan klien dan kaunselor. Klien adalah meluah segala apa yang ingin diluahkan, dan apa yang terpendam di dalam hati, dan bagi kaunselor adalah mendengar segala apa yang disampaikan dan cuba sama-sama kita membantu antara satu sama lain. Kalau punya isu terhadap Wan, maka saya akan membantulah apa yang patut, dan sama-sama lah membina satu Allah Muhammad perkara tersebut. Jadi itulah sedikit tentang tentang Allah Muhammad, tentang persetujuan di dalam sesi konseling. Jadi dah faham kan? Awak faham kan dengan etika semua tu? Okey, baik. Apa yang Encik ceritakan ni mengenai apa konseling semua dari segi persetujuan pun tadi sejelas lah kan. Jadi saya tahu lah sedikit dalam sesi kita pada hari ini. Jadi kita pun dah apa dipanggil, dah memperkenalkan tentang persetujuan. Jadi kita nak pergi lebih lanjut, boleh saya nak bertanya tentang, saya nak tahu tentang latar belakang Wan dari segi keluarga kan, dari segi adik-beradik, dari segi sekolah kat mana kan, Allah Maha Muhammad, dari segi kerja mak ayah kan. Itulah sedikit saya nak, bukan sedikit, banyak tu saya nak tahu tentang latar belakang Wan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasa dalam kisah kita tadi, lagi nama penuh saya Muhammad Khairul Rizwan bin Muhammad Azman. Okey, dari segi umur saya berumur 23 tahun. 3 tahun. Ya. Tahun ni lah. Ya, tahun ni. Saya pada asalnya berasal dari Sungai Bakap, Pulau Pinang. Sungai Bakap, Pulau Ya, Pinang. dan sekarang ni dah menetap di Pada Gunta Perak lah. Ada Gunta Perak. Okey. Lepas tu dari segi adik-beradik pula, saya mempunyai 3 orang adik-beradik. 3 orang adik-beradik. Semuanya lelaki. Macam saya merupakan anak sulung lah daripada 3 beradik lah kan. Dari segi jarak umur daripada adik-beradik saya, macam saya sekarang 23, adik saya yang nombor 2 umur 17 tahun, sekarang tengah ada SPM lah. Lepas tu yang ketiga baru umur 9 tahun. Baru umur 9 tahun. Perbezaan jarak tu jauh. Ya. Yelah, sulung Wan sendiri kan. Ya. Sulung dah adik kedua berumur 17 tahun, dan yang ketiga ada 9 tahun. Ya. Penjarakan agak jauh. Ya. Macam mana dengan adik-beradik? Okey ke? Atau ada something bagi something wrong macam tu ke? Okey, walaupun hubungan kami adik-beradik agak jauh, tapi bagi saya, kalau bagi saya memang saya tak alami taklah maksudnya gaduh ke, maksudnya pertalikan yang sangat mungkin, sebab faham kalau bila dah usia adik-beradik sejauh ni, kadang-kadang mungkin sebagai macam saya, macam seorang abang, mungkin kadang-kadang malas nak ambil tu pasal adik-adik kan, sebab peringkat umur yang jauh kan. Melainkan kalau peringkat umur mereka hanya beza 2-3 tahun kan. Tapi kalau saya tak maksudnya macam tu, saya just terima je. Lepas tu saya menjaga hubungan dengan adik-beradik saya kan. Setiap kali lepas ada masalah pun saya akan tolong lah kan. Macam terutamanya macam adik saya yang kedua tu kan, macam sekarang ni dia SPM kan. Saya pun banyak tolong lah, macam bagi kata-kata yang supaya dia semangat untuk ada SPM yang lebih baik kan. Macam saya kan dah pengalaman dari SPM kan. Jadi saya bagi tahu lah macam tips yang patut dibuat semua tu lah. Jadi itulah maksudnya di sini hubungan saya dengan adik-beradik saya erat lah kan. Faham. Jadi dari segi hubungan adik-beradik Wan Hawan, yang mana hubungan adik-beradik okey je kan. Dia support each other lah. Dan jika memerlukan sama-sama lah membantu, macam itulah apa yang Wan katakan, apa yang saya dengar. Dan kadang-kadang Wan support juga adik yang mana tahun ni dia adalah SPM tahun untuk 2023 tahun 2023, dan sekarang tengah berlangsungnya SPM
pada tahun ni, tahun 2024, sebab ada perkara yang sebelum ni terjadi pada waktu KP dan akan dianjakkan lah kepada SPM, dan still support lah each other, dan ia memberikan makna buat Wan lah. Jadi dari segi latar belakang pendidikan macam mana pula Wan? Okey, kalau dari segi latar belakang pendidikan, okey, saya bermula pada umur 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun di mana saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Ad-Diniyah Al-Islamiyah. 5 tahun. 5 tahun ya. Pada peringkat umur tahun macam tadika Islam lah nak sekolah. Tadika Islam. Lepas tu bila saya dah masuk 6 tahun, saya sambung ke prasekolah. Prasekolah. Sekolah di SK Tanah Kebun. Tanah Kebun. Lepas tu bila dah darjah 1 sampai darjah 6, saya di sekolah yang sama lah kan, sekolah Tanah Kebun tu jugalah. Sampai habis biasa. Lepas tu bila saya masuk sekolah menengah, saya sambung pengajian saya ke Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah di kawasan Parabuta lah. Di situ saya bersekolah saya pada Form 1 sehingga Form 5. Okey. Seterusnya saya menyambung pelajaran saya ke STPM. Fungsi lah selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Lepas tu dalam masa fungsi saya mengambil jurusan Sains Sosial. Dalam jurusan Sains Sosial saya mengambil 4 subjek, iaitu subjek pengajian perniagaan, subjek bahasa Melayu, sejarah dan juga pengajian am. Okey. Selepas saya tamatnya Form 6, saya terus sambung ke ISAS lah. Sekarang ni pun dah berada di ISAS dah selama 5 semester. 5 semester. Dalam kos apa? Sekarang ni saya berada dalam kos ijazah sarjana muda kaunseling lah. Ijazah sarjana muda kaunseling lah. Ya. Faham? Jadi macam orang kata pada umur 5 tahun Wan di sekolah agama. 5 tahun dah di sekolah agama. Apa nama tadi? Apa maksud nama? Sekolah Rendah Agama Ad-Diniyah Al-Islamiyah. Maknanya sekolah agama Ad-Diniyah Al-Islamiyah. Dan pada 6 tahun di prasekolah di SK Tanah Kebun. Tanah Kebun kan. Dan di situ juga daripada darjah 1 sampai darjah 6. Wan panggil apa, belajar di SK Tanah Kebun lah. Lepas tu daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 Wan bersekolah di Parabuta juga, yang mana sekolah Allahumma salli ala Muhammad, Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah kan, hingga tingkatan 5 sekolah agama. Lepas tu tingkatan 6 mengambil STPM di mana di tempat yang sama tau. Dia ada STPM di tempat yang sama lah. Maknanya Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah lah. Maksudnya dekat tu saya kongsi tu saya pindah ke sekolah lah, sebab sekolah menengah saya, sekolah agama tu dia tak menawarkan STPM dan ataupun staff. Sebab jadi saya pindah ke nama sekolah tu SMK Panglima Bukit Gantang. Panglima Bukit Gantang, maknanya sekolah menengah biasa lah. Sekolah menengah biasa tingkatan 6. Ya, lepas tu ambil sains sosial dan mengambil 4 subjek yang saya dengar tadi, yang mana mengambil bahasa Melayu, sejarah, pengajian am, dan juga lagi satu adalah perniagaan. Ada ayalah sama macam bukan saya, tapi waktu SPM ada juga belajar pasal perniagaan. Tak perniagaan, ada satu lagi subjek yang lebih kurang. Apa dia? Saya tak ingat. Perdagangan. Lebih kurang lah kan. Tapi sewaktu saya sekolah menengah, subjek perdagangan tu dia dah convert ke perniagaan. Faham. Jadi kerana waktu saya Form 6 tu, saya tu kan memang saya fikir waktu tu memang nak ambil cabang agama kan, ada basic sikit kan. Tapi saya rasa mungkin saya macam tak nak buka, macam tak lego kan. Jadi saya prefer untuk ke STP lah. Sebab kita tahu kalau staff, kalau subjek, kalau satu gagal, auto semua gagal kan. Betul. Kalau STP, walaupun kita ada gagal, kita boleh repeat balik paper tu. Jadi saya pilih ke STP dan mengikut subjek apa yang saya belajar waktu saya Form 4 dan Form 5. Faham. Dengan syllabus tu sama. Syllabus dia sama lah. Maknanya dah starting daripada basic lah. Dari basic bila bawa dekat STPM, dia tak meralatkan lah untuk Wan lah. Dan Wan dapat buat dengan baik lah. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, waktu habis TPM, Wan masuk ke USAS.
Dan Wan masuk ke dalam USAS. Wan mengambil ijazah sarjana budaya kaunseling dan sekarang dah ke semester 5. Jadi saya nak bertanya yang mana dari segi latar belakang mak ayah macam mana pula? Okey, dia tempat tinggal. Ialah tempat tinggal mak ayah dan sebagainya lah, macam Asal-usul lah. kerja apa, asal-usul kat mana mak ayah je tu. Okey, kalau dari segi latar belakang dari segi bapa saya, macam mak saya berasal dari orang Perbutan juga. Orang Dia, Paribunta. macam ayah saya, dia orang Perbutan juga. Paribunta ya. Biasanya Bertemu di Paribunta. ya. Lepas tu dari segi macam pekerjaan, macam mak saya dia bekerja sebagai seorang operator kilang lah. Operator kilang. Di kilang Intel, kilang yang buat macam chip processor macam Oh, laptop semua tu kan. Tak mahu lah. Jadi macam adik saya pula, dia lebih ke arah macam bahagian kontainer, semua bahagian timbang lah, maksudnya macam lori semua tu lah. Keluar masuk berapa Ah, berat. ya. Oh, mana ayah Allahumma salli ala ayah Wan menjaga tempat timbang tu lah. Ya, betul. Nak tahu berapa tan masuk, Ya. keluar masuk Ya. kan. Sebab Sebab ayah saya dia pegang macam bahagian insurans, macam kita tahu macam kita kontainer, kita macam nak export, import semua tu kan. Betul. Jadi ayah saya macam pergi macam pegang macam insurans lah untuk bagi kelepasan untuk export barang tu. lebih kurang macam custom je tu lah. Ya. Sama ada barang ni boleh bawa keluar ataupun tidak je tu. Ya. Jadi nama ayah tugas macam ayah saya ni, nama tugas dia macam orang tu surveyor lah kan. Surveyor. Jadi dia survey kontainer lori yang naik kan, yang perlu di import export tu kan. Sebab ayah saya pun walaupun dia bekerja di kilang, tapi tugas dia lebih kurang sama macam contoh dia bekerja di Penang Port lah. Penang Port. Okey, itu dari segi status ibu saya. Ibu bapa saya, yang mana ibu bapa saya lah. Ibu bapa Wan lah. Yang mana Wan beritahu kepada saya yang mana mak ayah Wan berasal dari, memang kedua-duanya ibu bapa Wan orang Paribunta lah. Ya. Orang Paribunta. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, dan ayah Wan bekerja sebagai surveyor. Surveyor ni yang mana mengecek kan, dia mengecek barang kita nak ekspor dan import. Dia lebih kurang macam orang kata custom. Ya. Barang ni sama ada lepas atau tak kan. Macam itulah. Dia dicek ketika timbang. Betul kan? Lepas tu Allah SWT Muhammad, Mak Wan bekerja sebagai seorang Allahumma salli ala Muhammad, sebagai operator kilang lah. Ya. Dan kerja itulah kerjaan mak ayah Wan. Dan nak tanya, masih bekerja lagi ke atau dah pension ke dah atau sebagainya? Okey, mak ayah saya buat masa sekarang ni masih bekerja lah. Walaupun umur mereka dua pun dah sekarang ni dah 45 dah ke atas lah. Tapi alhamdulillah lah, mak ayah saya masih bekerja sekarang ni. Oh, faham. Ya, jadi mak ayah Wan masih bekerja lagi lah. Ya. Kan, sampai sekarang. Dan panggil apa? Saya terlupa tadi yang mana ayah Wan pun kerja dekat Penang dulu. Ya. Kat mana Penang tu? Dekat Port. Ayah saya bekerja dulu bekerja di Penang Port. Maksudnya di kawasan Perai lah. Perai. Maksudnya sebagai pelabuhan lah dulu. Bagi pelabuhan. Maknanya waktu di Penang Port, ayah Wan bekerja di kat kawasan Perai lah kan. Memang pelabuhan macam Kelang macam tu lah kan. Macam kawasan penindustrian lah. Pedestrian macam turun barang-barang kontainer kat situ Ya, lah. Faham? Jadi itulah sedikit tentang latar belakang ya keluarga Wan lah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang mana nak bertanya lagi lah, apa hobi Wan yang Wan paling suka, paling dominan? Kadang-kadang orang kata hobi banyak kan. Yang paling dominan dan second dominan, apa yang terbaik untuk Wan? Okey, hobi saya yang paling dominan bagi saya adalah main bola sepak. Bola sepak. Saya tak tengok baju pun baju bola sepak lah. Ya, betul. Sebab
Saya suka memang bola sepak ni pada saya kecil lagi kan, waktu saya kanak-kanak lagi. Sebab bagi saya, sebab saya suka ni sebab kalau bersepak kan kita dengan ramai-ramai orang kan. Betul. Jadi inilah merupakan saya minat bola sepak, sebab lagi bila dah main ramai-ramai ni rasa seronok kan. Dapat walaupun sebab kita lawan opponent, kita dapat kenal, saling mengenali walaupun Tak pernah jumpa. Ya, tak pernah jumpa kan. Kadang-kadang macam lawan dengan rakan-rakan sendiri pun seronok kan, masing-masing tunjukkan gaya Bermain, masing kan. Lagi satu, saya minat bola sepak ni sebab saya juga minat tengok bola semua tu kan, sebab saya minat macam tengok tim-tim luar. Betul. Itu juga mempengaruhi minat hobi saya lah dalam bola sepak ni kan. Tengok macam kita tengok macam tim-tim luar negara, mereka bermain bola dengan sangat laju semua kan. Betul. Kan saya nak beli macam liga kita kan. Jadi liga kita pun okey, cuma tempo permainan Tak sama. macam luar negara. Jadi saya pun ada juga tim yang saya minat dalam tim luar negara tersebut lah kan. Macam saya minat tim Arsenal kan. Arsenal. Jadi perkara ni itu yang menyebabkan itulah merupakan hobi yang paling diminat bagi saya, itu bola sepak kan. Macam saya pun waktu saya sekolah menengah, saya juga macam pernah wakil juga lah kan, macam bola sepak waktu saya form 5, macam wakil sekolah kan waktu dulu. Jadi itulah yang jadi hobi saya lah, itu bola sepak. Hobi paling dominan lah untuk Wan adalah pemain bola sepak lah kan. Wan kata Wan pun ada minat liga luar, yang mana Wan suka bermain, Allah SWT, Wan suka tim Arsenal. Dan saya juga dulu adalah peminat Arsenal. Dululah. Sekarang saya tak berapa nak layan. Sebab waktu tu saya je nak berkongsi. Waktu tu ada Arsenal, dalam Arsenal ada Ozil. Ada Ozil lagi, Allah SWT. Sekarang ada siapa yang paling top player dalam Arsenal? Okey, apa yang saya ada top player dalam squad tu bagi saya, kalau Encik tahu nama dia sekarang ni Declan Rice. Declan Rice. Benar dengar. Itulah. Dan itu adalah pemain paling Wan minat ke, atau ada player lain yang paling Wan minat? Saya memang minat dia sebab dia memang sebab dia main sebagai seorang pemain tengah. Sebab pemain tengah ni dia punya peranan tinggi, sebab dia kena main turunet kan. Betul, main mid kena tinggi. Ya betul. Sebab saya minat dari segi dia punya personality, masih dia kebal. Lagipun dia pula merupakan transfer yang termahal untuk kelab Arsenal tu. Bagi saya memang saya minat dia sebab dia macam mampu beri harapan kepada Arsenal untuk menang liga. Jadi Wan ada beritahu Wan minat siapa tadi nama dia? Declan Rice kan. Declan Rice yang mana dia adalah player yang termahal dalam Arsenal buat masa sekarang kan. Dan dia memberi Allah SWT macam bagi inilah kan, keuntungan dalam Arsenal lah. Jadi tak ada player lain ke yang macam Wan suka, macam sebagai contoh, and dia ni berkait dengan hobi Wan kan. Sebagai contoh yang berkait macam kita tahu lah, ramai orang kenal dia. Ini CR, Cristiano Ronaldo kan, Messi dan sebagainya lah, macam Haaland kan. Benda tu ada bagi minat lah. Okey, kalau itu saya minat juga, yang maksudnya top player saya kan. Top player. Saya minat macam CR lah kan. CR. Walaupun dari segi tadi pencapaian dia dengan Messi lebih kurang. Walaupun Messi lagi banyak kan, tapi saya minat CR ni disebabkan dia banyak cipta sejarah. Betul. Dari segi macam gol semua kan. Itulah. Nak kata macam ni Wan ni, nak kata macam mana, CR ni dari dulu dalam MU, nama dia start naik kan. Messi ni duduk satu tempat lah macam tu lah kan. Jadi kita nampak macam CR ni bagi banyak komitmen lah. Allah SWT macam banyak jalan lah dia buat kan. Macam dia daripada masuk tim ni, dan sekarang dia pun kat Al-Nas kan, kat Kelab Arab. Dia pun pindah-pindah, dan dia pernah masuk MU balik. Dia pernah Allah SWT pernah duduk dalam Real Madrid kan. Jadi macam bagi benda yang bagi kita satu vibe yang mana kita pergi mana-mana saja kan, still boleh bawa nama. Macam tu lah. Habis itu berkenaan dengan hobi Wan. Wan kata dengan hobi Wan memang suka dari kecil.
Dan benda ni dilawan kawan ni dan macam-macam skill kawan keluar kan, main dengan kawan-kawan. Dan komuniti dalam bermain bola ni memang besar. Kadang-kadang tak ikut bos struktur kan. Ya. Tak ikut bos struktur. Kadang main sampai panggil orang main kampung lah kan. Macam itulah. Jadi itulah cerita-cerita Obi-Wan lah kan, bermain bola sepak. Jadi dari segi Allah SWT, dari segi cita-cita Wan nak jadi apa? Okey, kalau dari segi cita-cita saya nak jadi seorang guru lah, guru kaunselor kan. Guru kaunselor. Ataupun pegawai psikologi tu lah. Okey, ya kan, apa yang spesifik cita-cita ni sebab dia berkait rapat dengan bidang yang saya ambil sekarang ni kan. Jadi apa yang saya rancang pada masa depan lepas saya tamatnya degree ni, saya mungkin nak ambil macam ujian DPLI kan. DPLI sebab nak mohon ke macam sekretariat tadi, sebab nak jadi macam seorang guru kan. Jadi saya macam buat rancangan gitulah kan. Jadi masa depan mungkin saya nak ambil DPLI tu, saya mohon untuk jadi seorang guru kan. Kalau tak sekalipun, mungkin saya cuba untuk mohon dalam SPA untuk SPA kan, untuk mohon sebagai contoh lah kalau ada menawan ke bidang psikologi ataupun sebaliknya lah kan. Ini merupakan cita-cita saya lah buat macam sekarang ni, sebab nanti dibandingkan dulu kita terlampau macam berfantasi kan. Betul, fantasi. Kita maksudnya rasa macam minat tu kita terus jadikan cita-cita, sedangkan kita tak tahu masa depan kita macam mana kita nak menentu. Mesti kita tak tahu nak menentukan masa depan kita kan. Jadi bila sekarang ni dah ada macam bidang yang kita ada sekarang ni, saya mungkin cuba berusaha sedaya upaya lah untuk ikut flow dengan baik lah, supaya apa yang saya inginkan mengenai apa yang saya belajar sekarang ni dapat saya capai lah pada masa akan datang. Faham. Maknanya cita-cita Wan ingin menjadi seorang guru kaunselor. Guru kaunselor. Lepas tu atau psikologi kan, pakar psikologi ke pegawai psikologi kan. Itulah adalah cita-cita Wan yang Wan inginkan kan. Sebab sekarang pun Wan kata Wan dalam sektor Allah Maksudnya Muhammad dalam sektor counselling kan, dan itu adalah metod untuk bagi Wan kan, dalam counselling tu lah. Dan dia memberikan Wan satu Allah Maksudnya Muhammad, satu benda yang Wan target lah untuk dalam diri Wan. Jadi saya nak bertanya, Wan memang suka kaunseling ni dari sejak bila? Dari dulu lagi ke, dari kecil ke, dari sekolah menengah ke macam mana? Okey, saya sebenarnya suka dalam bidang ni sebab saya homesick lah kan, ke sekolah menengah kan. Okey, disebabkan seminat sebab dia berkaitan dengan maksudnya kita bercakap dengan orang kan. Maksudnya kita bersosial dengan komuniti semua kan. Jadi dia sebab tu saya macam sebelum seminar ni saya juga macam buat macam pencarian lah kan. Maksudnya apa itu counselling semua kan. Research lah. Maksudnya saya buat research jugalah kan berkaitan dengan counselling ni macam mana kan, dia punya skop tugas dalam counselling macam mana. Jadi dari segi skala peranangan mengenai peranan semua tu, itulah yang menyebabkan saya agak tertarik lah dengan counselling ni. Itulah. Itu adalah sedikit lah yang mana Wan kata Wan dari dulu memang ada benda yang Wan nak dalam counselling, dan benda ni buat Wan tertarik lah kan. Tertarik. Dan ada tak yang buat Wan tertarik tu dari inspirasi dari guru ke macam mana? Okey, saya tertarik disebabkan 3 faktor. Yang pertama ibu saya, yang kedua rakan-rakan, yang ketiga guru saya lah. Okey, sebab tu dulu macam guru saya dia macam dia menerangkan lah setiap tugas-tugas, setiap kejayaan yang kami sekarang yang ada kat Malaysia ni kan. Jadi sebab tu dia terang tentang konsep counselling ni. Dia kata dari segi macam peranan dia semua tu kan, dari segi macam kerja, jalanan kerja dia kan. Itu yang menyebabkan saya tertarik. Macam ibu bapa saya juga ada juga suatu saya belajar kos ni kan. Sebelum masuk ke sini, ibu bapa saya juga macam tanya, maksudnya dia macam bagi tips lah kan, macam mana nak hadapi dalam kos ni dalam bidang ni kan. Macam mana kita nak adapt kan. Okey, masa tu dari segi macam ibu bapa kan, macam rakan saya sebab sebenarnya sebelum ni ada juga rakan saya yang kos counselling sekarang yang berada di Usas, tapi sekarang dia dah habis lama dah lah. Dia pun juga macam bagi saya macam satu tips lah macam mana nak belajar
dalam bidang konseling ni kan. Konseling dia terangkan lah macam mana nak adapt, macam mana kita nak berinteraksi dengan orang, cara maksudnya cara letak. Silakan bila dah masuk kaunseling ni kita kena bantu orang kan. Betul. Jadi dia bicarakan, saya beritahu juga tu macam sini lah kan. Dia beritahu saya maksudnya kalau beli kita ni jangan, bila hadapi orang ni jangan terlampau sentimental, maksudnya jangan terlampau jas kan. Betul. Terima itulah kan. Itulah apa yang sebelum. Dari segi itu apa yang menjadikan Wan minat dengan kaunseling ni adalah 3 faktor. Yang pertama adalah ibu bapa Wan sendiri. Yang kedua adalah orang sekeliling Wan, yakni rakan-rakan Wan. Yang ketiga adalah guru Wan yang memberi inspirasi kepada Wan untuk memasuki ke dalam bidang kaunseling, dan ia membantu diri Wan dari segi yang Wan kata kaunseling ini adalah membantu. Betul, kaunseling ini adalah membantu kan, dan cuba dari segi kalau punya orang yang punya masalah lah. Dan itulah sedikit tentang diri Wan atau bakal Wan. Dan ada apa lagi Wan nak ceritakan? Saya rasa tak ada apa pun yang saya nak kongsikan mengenai segi tabakal. Tapi begitulah kalau encik ada yang kurang macam nak faham dengan dalam saya, encik boleh tanya apa-apa yang kaitan lagi kan. Faham. Jadi saya pun jelas dengan apa yang Wan ceritakan kan Wan. Sebab saya nak bagi Kai, saya nak panggil Wan, dia dah macam bagi apa, depend lah. Tapi seronok lah panggil nama Wan, Kai, dia macam bagi satu benda yang seronok lah tu saya. Saya pun jenis tak kisah macam apa kan, nak panggil nama penuh saja tak apa, tapi jangan panggil nama saya. Faham. Okay, jadi saya nak saya nak ulang balik, nak merumuskan balik yang mana nama Wan Muhammad Khairil Izwan. Muhammad Khairil Izwan bin Allahumma salli ala Muhammad Azman. Tak mahu saya macam sendu-sendu sikit tak mahu. Muhammad Khairil Izwan bin Muhammad Azman. Wan berumur 23 tahun pada tahun ni. Dah sampai berdiri belum? Belum lagi. Lagi 3 bulan. Mana Wan lahir bulan 4 aja tu kan. Jadi lepas tu Wan bagi tahu Wan ada 3 orang adik-beradik. Perbezaan antara adik-beradik Wan semua jauh kan, agak jauh, dan semua ada lelaki. Dan Wan anak sulung, dan anak kedua ni berumur 17. Kamu baru 23, dia 17. Dan lagi seorang ni 9 tahun. 9 tahun, jauh perbezaan dia. Tapi tak apa, benda tu tetap mengeratkan hubungan antara Wan dengan juga adik-adik lah, yang orang kata support each other. Yang macam support adik SPM tu. Tahun ni dia SPM dan sedang berlangsung SPM pada tahun ni. Lepas tu Wan ada bagi tahu juga yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adik-beradik Wan pula, latar belakang Wan. Pada 5 tahun Wan bersekolah di sekolah agama dah kan. Tadika beragama lah, macam tu lah. Lepas tu 6 tahun Wan masuk ke prasekolah yakni SK Tanah Kebun. Dan dia berlangsung sehingga Wan darjah 6. Daripada 6 tahun sampai darjah 6. Lama kat dalam sekolah tu kan. Lepas tu Wan kata Wan berasal dari Tasik Gelugur. Sungai Bakap. Saya Penang ni dia bercampur bau dia otak saya kan. Sungai Bakap, Wan asal daripada Penang, tapi Wan dah berpindah ke Parit Bunta, dan apa yang Wan belajar semua di Parit Bunta, betul tak? Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tingkatan 6 kan? 5 sampai 1 sampai tingkatan 6. Sekolah je lah kan? Di Parit Bunta juga tapi di tingkatan 1 sampai tingkatan 6 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana Wan bersekolah di Sekolah Menengah Agama Al-Hidayah kan? Di sektor agama lah. Lepas tu Wan berpindah ke Sekolah Menengah biasa kan? Dan Wan mengambil STPM. Wan mengambil STPM dari bahagian kos Sains Sosial kan? Sains Sosial, dan mengambil 4 subjek, yakni sejarah, bahasa Melayu, pengajian am dan perniagaan.
Itulah 4 subjek yang bagi Allah Rasulullah Muhammad yang Wan ambil. Lalu setelah selesainya dia dalam sektor STPM, Wan pun dah selesai. Wan masuk ke dalam USAS mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Konseling dengan Kepujian kan, semester 5. Dan daripada itulah latar belakang pendidikan Wan, dan pada latar belakang keluarga Wan, mak ayah Wan memang berasal daripada Parit Bunta kan, Parit Bunta, dan mak bekerja sebagai operator kilang dan sehingga sekarang bekerja, dan ayah sebagai pekerjaan surveyor yang mana menjaga di dalam port. Port ni bermaksud kontainer-kontainer lah. Maksud macam sebelum ni ayah Wan bekerja di Perai, yang mana Port Penang, Port Pulau Pinang. Dan sekarang ayah Wan pun Wan pun dah duduk di Parit Bunta, dan ayah pun bekerja di port di Parit Bunta situlah. Antara situlah kan. Maknanya sektor pekerjaan ayah Wan ni lebih kepada mencek barang sama ada keluar masuk kontainer, sama ada boleh lepas ke ataupun tidak lah. Dia lebih macam, saya tengok lebih macam custom lah, kan, lebih macam custom, tapi daripada sektor kilang tu sendiri lah. Okey. Jadi itulah sedikit tentang latar belakang keluarga Wan, mak ayah. Jadi pada hobi Wan pula, ni saya suka nak kongsikan daripada hobi Wan adalah bermain bola sepak, dan Wan suka daripada sejak kecil lagi kan. Dengan Wan pun pakai baju bola sepak, baju jersey. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, Wan memang minat dari kecil, dan Wan juga minat dari kecil disebabkan dia dalam komuniti yang ramai, bermain dalam ramai-ramai kan, dengan kawan-kawan, kadang berlawan dengan orang luar kan. Tapi benda tu yang mengeratkan hubungan silaturahim antara Wan dan juga kawan-kawan Wan, dan orang baru walaupun tak kenal, tapi dia memberikan satu yang benda yang kerap untuk kita, betul? Benda yang dekat dengan kita. Itulah yang Allah SWT Muhammad yang mendekatkan antara kita dan juga orang lain. Benda tu best bagi saya. Lepas tu Allah SWT Muhammad, Wan ada bagi tahu juga yang mana Wan peminat bagi kelab luar, yang mana Arsenal, dan ada player yang panggil apa nama tadi? Declan Rice kan. Declan Rice dulu saya pun kata saya pun minat sebab ada Ozil kan. Tapi sekarang dah kurang kan, dah kurang tengok dah. Tapi tak apa, still boleh melihat lagi kan, cuma tak berapa kenal lah dah. Lepas tu Wan kata Wan juga bagi apa, suka lah kelab-kelab lain macam tu lah. Itulah hobi Wan yang membuat Wan tertarik yang dengan bola, sebab Wan benda ni dari kecil kan. Lepas tu daripada cita-cita Wan nak jadi seorang guru konselor dan juga pegawai psikologi, yang mana dia adalah membantu kepada orang lain lah, memberikan bagi apa, Allah SWT ada memberikan hikmat kepada orang lain untuk menyelesaikan atau membantu dalam permasalahan yang berlaku kan. Jadi itu sajalah tentang latar belakang kan. Jadi sebelum tu saya nak bertanya, apa matlamat Wan datang ke sesi ini? Okey, matlamat saya datang ke sesi ini sebenarnya saya nak berkongsi mengenai saya punya pengalaman dari waktu saya bekerja. Oh, faham. Maksudnya saya ceritakan dari segi apa saya punya sewaktu saya bekerja dulu, saya alami berbagai cabaran dan juga halangan. Jadi kita faham kan, maksudnya halangan maksudnya dari segi macam maksudnya dari segi sektor pekerjaan lah maksudnya. Saya juga alami sewaktu saya bekerja, saya juga macam pernah kena marah semua tu kan. Faham. Jadi kerana apa yang macam saya datang ke sini, saya dah berkongsi dari segi saya punya pengalaman dalam sewaktu saya bekerja lah kan. Jadi matlamat Wan datang ke sini, datang ke sesi ini adalah untuk berkongsi mengenai tentang latar belakang, bukan latar belakang, panggil waktu saat bekerja Wan dulu, yang mana lah orang kata dia kena marah dan sebagainya kan. Jadi itulah yang Wan nak kongsikan lah, yang mana waktu kerja Wan dulu lah macam mana dan sebagainya, berkongsi dengan saya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masa pun dah dekat 40 minit kan. Boleh tak saya nak
tundakan sesi pada kali ini. Okey, baik, tak ada masalah. Dan kita bawa isu ni pada sesi akan datang. Jadi kita lagi panjang lebar lah akan perjalanan kan apa yang Wan nak kongsikan. Boleh tak Wan? Okey, baik, boleh, tak ada masalah. Boleh? Ya, baik, boleh. Okay. Jadi sebelum saya tundakan sesi pada kali ini, bolehlah saya nak memperingatkan balik yang mana segala apa yang diperbincangkan di dalam sesi ini hanyalah sampai di sini. Ya, Dan jika terkeluar, jika terkeluar perkara ini, bolehlah laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab dan bukan pihak bertanggungjawab, pihak yang bertanggungjawab dan penyedia saya sendiri, iaitu Puan Shima. Apa tu, di dalam sesi konseling ini ada mempunyai limitasi kerasian yang mana jika membahayakan Wan, nak panggil Kai Wan je tak? Jika membahayakan Wan dan juga saya, bolehlah kita laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab lah, dan juga penyedia saya, yang Puan Shima. Dan kalau perkara ini perlu dibawa ke mahkamah, akan dirujuk kepada mahkamah. Dan itu sajalah yang nak diperingatkan balik. Jadi kalau macam tu, saya tutup dengan sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.